Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Miss Khalid. Jadi kita tengok, kita akan sambung belajar balik tentang cahaya, okey, bab cahaya. Jadi kita sudah belajar yang cahaya boleh bergerak lurus, okey, cahaya boleh dipantulkan, lepas tu cahaya boleh menyebabkan ada bayang-bayang, okey, ada menyebabkan saiz bayang-bayang, bentuk bayang-bayang. Jadi sekarang kita akan belajar pula ciri cahaya yang lain, iaitu cahaya boleh dibiaskan. Okay? Ciri cahaya yang terakhir untuk bab ini, okay, cikgu akan bagi dua video ni dan kita habislah untuk bab cahaya. Okay? Jadi minggu hadapan kita akan belajar bab baru. Jadi cahaya boleh dibiaskan. Itu adalah ciri cahaya yang baru, yang lain. Okay? Kita akan belajar. Jadi cahaya boleh bergerak melalui beberapa medium seperti udara, air dan gas. Okey, jadi apa maksud dia? Contohnya kita ada air. Okay? Kita ada air. So ni adalah air. So contohnya kita ada cahaya. So dia boleh bergerak melalui. Dia boleh bergerak masuk ke dalam air ni. Okay? Dia boleh bergerak masuk ke dalam air, cahaya tu. So itu adalah maksud dia boleh bergerak melalui. So contohnya kalau kamu ada air, okay, kamu ada segelas cawan contohnya. Segelas cawan, minta maaf. So segelas air contoh. Jadi bila kamu ada cahaya, okay, dia tidak akan terhenti dekat sini, tapi dia boleh lalu. Okay, dia boleh lalu dalam air. Ataupun yang paling mudah lagi, contohnya kalau kamu ada kolam ikan. Okay, kamu ada kolam ikan, dan sini kamu ada ikan contohnya. Okay, so cahaya pun boleh lalu. Okay, boleh lalu ke dalam air ni. Okay, dia boleh lalu menembusi melalui air. So itu adalah maksudnya cahaya boleh bergerak melalui beberapa medium. Okay, so kalau contohnya ada udara dan juga gas, okay, dia pun boleh lalu. Okay, dia boleh lalu juga medium. Dia boleh lalu bergerak di dalamnya. So, cahaya akan terpesong tetapi cahaya akan terpesong atau membengkok apabila bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Okay, so maksudnya contohnya kalau kita ada air, okay, kita ada air dalam ni, dalam ikan tadi. So, bila ada cahaya, dia akan bergerak lurus sahaja. Okay, tapi ni dia cakap cahaya akan bergerak atau membengkok apabila bergerak dari satu medium ke medium yang lain. So contohnya kalau cikgu ada kolam ikan, okay, and then cikgu ada air, dan juga contohnya ada cahaya. So cahaya, bila cahaya lalu, dia akan membengkok sedikit. Kenapa? Sebab daripada medium ke medium yang lain. So dekat luar ni kita ada apa? Kita ada udara. Dan dekat dalam ni kamu ada air. So bila dia lalu melalui ke udara dan ke air, so dia lalu dari satu medium ke medium yang lain. Medium yang pertama adalah udara, medium yang kedua adalah air. So bila cahaya itu bergerak melalui dua medium, udara lepas tu air, dia akan terbengkok. Okay? Dia akan terbengkok bila dia lalu air. Okay, jadi kita tengoklah, okay? Kita belajar perlahan-lahan benda ni. Jadi cahaya boleh dibiaskan. So pembengkokan cahaya ni dikenali sebagai pembiasan cahaya. Okay, pembiasan cahaya. So bila contohnya cahaya patutnya dia bergerak secara lurus sahaja. Tapi bila dia ada dua medium, contohnya kamu ada udara, ataupun kamu ada gas, ataupun contohnya kamu ada air. So bila dia bergerak, contohnya dari satu ke satu media macam ni, okay, satu ke satu media macam ni. Jadi maksudnya cahaya tu dia akan terbengkok. Okay, cahaya tu dia akan terbengkok. Contohnya dia lalu udara. Contohlah udara. Lepas tu dia akan jadi dia akan lalu ke air. Maaf, lalu ke air. Contoh. So dia akan terbengkok. Ataupun contoh lagi bila dia lalu dekat satu medium, dia akan terbengkok pergi medium yang lain. Okay, dia akan terbengkok ataupun dia terpesong sebab dia lalu dua medium yang berbeza.
Kalau dia cuma lalu air, dia akan lurus macam ni. Ataupun kalau dia lalu udara, dia akan lurus juga macam ni. Kalau dia lalu gas pun, dia akan lurus macam ni. Tapi kalau ada dua medium, okay, satu medium sini, dua medium sini, dia akan terpesong. Dia akan terbengkok. Okay, bila ada dua medium. Okay, jadi contoh. Okay, contoh. Bila kamu ada udara dan juga air. Okay, kamu ada udara dan air. So, ini adalah cahaya. Okay, sini adalah cahaya dari lampu. Okay. So, bila cahaya tu lalu, dia patutnya lurus dekat udara. Tapi bila dia lalu air, maksudnya dari medium pertama ke medium kedua, dia akan terbengkok. Okay, kamu nampak? So, dia lalu udara, dia lurus. Tapi lepas tu bila dia lalu air pula, dia terbengkok, dia terpesong. Sebab dia lalu dua medium. Satu medium yang pertama adalah udara, medium kedua adalah air. Jadi dia terbengkok. Okay, contoh lagi kalau ada sini, yang contoh kedua, okay, cikgu ada cahaya. So kalau kamu tengok sini, kita ada medium udara yang pertama dan juga kita ada medium air yang kedua. Okay, yang pertama dan yang kedua. Jadi bila kalau kamu tengok sini cahaya, dia akan bergerak lurus patutnya. Tapi sebab dia lalu udara, dia terbengkok. Jadi bila dia lalu udara dan juga dia lalu air, dia akan terbengkok. Bila ada dua medium, okay, dua medium contohnya, dua medium yang berbeza, dia akan terbengkok ataupun dia akan terpesong. Okay, itu adalah sifat cahaya. Sebab itulah contoh kalau kamu letak, okay, kamu ambil gelas, kamu letak pensel, kamu pasang lampu, okay. Cuba kamu tengok. Kamu akan nampak pensel tu dia akan terbengkok ataupun terpesong macam ni. Kenapa? Benda ni bukannya magic. Tapi kalau kamu tengok sebenarnya adalah sebab cahaya. Okay. So bila kamu tengok dekat sini, kita ada udara. Kita ada udara kan? Contohnya kalau kamu ambil nafas. Okay. Cuba kamu ambil nafas sekarang ni. Kita ada udara. Tapi dekat dalam ni kita ada air. Jadi maksudnya bila ada cahaya. Okay. Bila ada cahaya, dia patutnya lurus. Okay. Tapi sebab dia lalu dekat air, okay, dia lalu dekat air dekat sini, dia terpesong. Okay, dia terpesong ataupun dia terbengkok. Sebab dia lalu daripada satu media ke media yang lain. Okay, bila dia lalu dua media, satu media ke media yang lain, dia akan terpesong ataupun dia terbengkok. Itu adalah sifat cahaya. Okay, sifat cahaya ataupun ni, pembiasan cahaya. Okay. Kamu kena hafal benda ni, pembiasan cahaya. Dia akan selalu tanya dalam soalan objektif. Okay, dia bagi gambar macam ni dan dia akan tanya, kenapakah pensel tu terjadi begitu keadaannya? Maksud jawapan dia adalah disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okay, so cikgu ada lagi dua slide. Okay, so cahaya boleh dibiaskan. Okay, kenapa benda ni terjadi? Kenapa dia terpesong? Kenapa dia terbengkok? Okay, sebab kelajuan cahaya tu berubah. Okay, so contohnya macam sini kita ada okay, kalau kamu tengok dia terpesong kan? Okay, kalau kamu tengok dia terpesong, contohnya sini kita ada udara dan juga kita ada kaca. Contoh. Maksudnya dia lalu daripada satu media, okay, ke media yang lain. So maksudnya dia punya cahaya, okay, dia punya kelajuan cahaya pun akan berubah. So, bila dia lalu dekat udara, laju dia lalu. Tapi bila dia lalu dekat kaca, lambat sikit. Okay, sebab itulah dia terpesong ataupun dia terbengkok. Okay, kelajuan cahaya berubah apabila bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Maksudnya bila dia udara, laju contohnya, laju. Tapi bila dia lalu dekat kaca, dia akan jadi lambat. Sebab itulah dia terpesong ataupun dia terbengkok. Okay. Kelajuan cahaya. Okay. Nanti bila kamu sudah macam tingkatan, okay, ataupun bila kamu darjah 6, okay, kamu akan belajar dengan lebih lanjut. Tapi apa yang kamu kena faham dekat sini adalah disebabkan kelajuan. Okay, disebabkan kelajuan. So bila dia bergerak dekat udara, dia laju. Tapi bila dia jumpa kaca, dia jadi lambat
dikit, kelajuan dia berkurang. Dia jadi lambat. Jadi sebab itulah dia terpesong ataupun dia terbengkok. Okey, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Yang penting untuk slide ni adalah disebabkan oleh kelajuan. Okey, sebab itulah berlakunya pembiasan cahaya. Okey, ni benda ni yang kamu kena hafal benda ni. Pembiasan cahaya selalu masuk dalam soalan objektif. Okey, jadi kalau kamu tidak ada apa-apa soalan, cikgu akan bagi video seterusnya. Tapi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu, okey, ataupun kamu boleh ulang balik video ini.